Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibuna wa qiyadatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita rafakkan dan kita panjatkan kepada Allah atas pemberian nikmat peluang untuk kita bersama-sama di dalam meneruskan siri Quraniyat di dalam Facebook channel Majlis Ulama Isma. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang soleh, yang mencari hidayah dalam kehidupannya, peluang untuk memahami tentang agama, tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din ataupun kefahaman dalam agama itu adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan hamba-hambanya yang tidak semua orang mendapat kelebihan dan tidak mendapat peluang untuk memahami tentang agama. Sebab itu di dalam salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang besar, Ibnu Abbas, iaitu Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala, faqihkanlah ataupun fahamkanlah kepadanya. Dan Rasulullah mendoakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas ketika mana beliau masih kecil tentang kefahaman agama. Dan apabila kita lihat bagaimana peranan Ibnu Abbas ketika beliau telah membesar dan menjadi satu generasi sahabat yang masih hidup dikala kebanyakan para sahabat-sahabat lain telah tiada. Dan kerana Ibnu Abbas ini antara sahabat yang dikira sebagai kanak-kanak ketika zaman Rasulullah SAW, beliau membawa satu peranan yang begitu besar terhadap perkembangan masyarakat dan juga generasi tabi'in yang tidak mendapat sentuhan secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau antara orang yang mengasaskan madrasah tafsir sendiri, selain daripada Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Akhirnya melahirkan beberapa generasi-generasi dari kalangan para tabi'in yang cukup terkenal dalam ilmu-ilmu tafsir Quran, ilmu-ilmu yang mereka yang menguasai ilmu dan menguasai kefahaman terhadap wahyu, seperti Mujahid dan sebagainya. Jadi kefahaman tentang agama ini adalah satu nikmat yang cukup besar selain daripada nikmat-nikmat kita biasa dapat pada kehidupan kita, rezeki dan sebagainya. Kefahaman agama adalah satu pemberian yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi insya-Allah untuk malam ini kita masih meneruskan siri asas tadabbur Al-Quran, yang mana kita telah pun melalui beberapa kaedah-kaedah ataupun asas yang daripada siri-siri sebelum ini. InsyaAllah kita meneruskan berdasarkan perbincangan kita yang kita cuba juga jadikan rujukan daripada kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Baraka Al-Maidani. Beliau menulis satu kitab yang diberikan tajuk Qawaid At-Tadabbur Al-Amthal li Kitabillah Azza wa Jalla. Pada sesi sebelum ini kita telah melihat bagaimana beberapa kaedah seperti al-iltifat, seperti mana kaedah khitamul ayat dan sebagainya. Kita melihat bagaimana akhirnya bila kita mengetahui cara dan kita mengetahui kaedah-kaedah yang sebahagiannya adalah disiplin ilmu tafsir, apabila kita mengetahui langkah-langkah dan juga kaedah-kaedah tersebut, ia memberikan kepada kita satu gambaran bahawa Al-Quran ini harus diambil dan seharusnya ditanggapi oleh umat Islam secara serius. And ia tidak boleh dibaca ataupun ia tidak diperdengarkan kepada manusia secara sambil lewa. Dan kerana di situ ia diperlukan kepada juhud ataupun usaha yang benar-benar jitu untuk mengeluarkan kefahaman-kefahaman dan rahsia-rahsia ataupun
apa yang terkandung di sebalik kalimah-kalimah yang kita baca ataupun kita dengar daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita lihat contohnya daripada surah Al-Fatihah yang biasa kita baca pada setiap kali kita solat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah tersebut, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pada 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini kita lihat bagaimana ia adalah satu bentuk seolah-olah satu kenyataan daripada wahyu berkenaan tentang siapakah Allah Subhanahu Wa Taala, memperkenalkan kepada kita, memperkenalkan kepada manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia adalah pemilik, Malik, kepada hari pembalasan. Jadi daripada 3 ayat pertama surah Al-Fatihah itu menggambarkan kepada kita seolah kita sedang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya surah Al-Fatihah pada 3 ayat pertama itu memperkenalkan kepada kita ma'rifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada selepas ayat keempat, kita lihat bagaimana ayat itu berubah bentuk dan kaedah penyampaian ataupun kaedah bahasa yang digunakan daripada 3 ayat pertama yang berbentuk kita sedang memahami ataupun sedang diberitahu kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, Iyyaka na'bud, kami menyembah, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Di sini Syekh Asy-Sya'rawi dia menyebut dalam tafsirnya bagaimana perubahan bentuk ayat dalam surah Al-Fatihah itu daripada satu bentuk pemberitahuan kepada seseorang kepada satu bentuk khitab ataupun satu bentuk penyampaian ayat yang berbentuk secara langsung. And seolah-olah bila ayat keempat Allah SWT menyebut dalam surah Al-Fatihah itu hanya kepada Engkau, seolah-olah daripada kita mengetahui pada 3 ayat pertama tentang siapakah Allah, sifat-sifatnya, dan dia sebagai pemilik pada hari pembalasan, Allah SWT terus mengambil kita ataupun merubah kita punya cara pandang terhadap pembacaan ayat itu kepada Allah SWT sedang berada di depan kita. And sebab itu ayat itu disusun dalam bentuk Iyyaka, hanya kepada Engkau, seolah-olah kita sedang menghadap, kita sedang melihat Allah di depan mata kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi perubahan-perubahan bentuk khitab ataupun perubahan-perubahan bentuk penyampaian kaedah bahasa yang dilafazkan dalam Quran ini begitu banyak di dalam Al-Quran, dan ia membawa kepada beberapa makna-makna dan juga cara faham terhadap ayat itu sendiri. Jadi ini satu kaedah yang kita akan lihat pada malam ini, iaitu kaedah disebut sebagai khitab ayat di dalam ayat Quran, yang mana khitab-khitab ini mempunyai beberapa bentuk dan setiap bentuk itu menjadikan kepada pembaca ataupun pentadabbur Al-Quran memahami sesuatu makna yang lebih mendalam. Jadi kalau kita lihat di dalam beberapa bentuk-bentuk khitab ayat yang ada dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita sebagai manusia yang mentadabbur wahyunya, melihat bagaimana ayat-ayat Allah SWT itu lalu di dalam kehidupan kita, dan ia bukan sekadar seolah-olah satu bacaan yang tidak terkait dengan kehidupan kita secara langsung, tetapi ayat-ayat Al-Quran ini dia seolah-olah sedang berinteraksi secara hidup dengan manusia. Jadi lafaz-lafaz ataupun cara penyampaian Al-Quran itu Allah SWT menyampaikan kepada kita dalam bentuk yang benar-benar kita akan mampu memahaminya secara interaksi. Kalau kita lihat dalam perbahasan tafsir, para ulama mufassiri menyebut beberapa tanda-tanda ataupun beberapa gambaran untuk memahami adakah ayat itu ataupun surah itu adalah surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Dan perbahasan Makkiyah dan Madaniyah ini kita telah pun buka, kita telah kupas secara umum di dalam siri sebelum ini, iaitu mana-mana ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada fasa Makkah, iaitu sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ataupun selepas fasa Makkah itu fasa Madinah selepas hijrah, ketika mana Rasulullah SAW telah menubuhkan negara Islam Madinah. Jadi ayat-ayat yang berkisar tentang Makkiyah, ia mengandungi beberapa setelah ulama mufassirin membuat satu istiqra' melihat keseluruhan khitab-khitab ayat di dalam surah Makkiyah dan Madaniyah, mereka mendapati satu kaedah, bila mana ayat itu menyentuh ataupun menyebut dengan lafaz ya ayuhan nas, maka ia adalah secara majoritinya ayat itu ataupun surah itu adalah surah Makkiyah, ataupun ayat itu adalah ayat Makkiyah. Dan apabila ada ayat-ayat menyebut tentang ahlul kitab ataupun ya ayyuhallazina amanu, majoriti ayat-ayat itu akan merujuk kepada penurunan Madaniyah, iaitu penurunan selepas fasa hijrah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pembahagian yang ulama mufassirin telah sebut ini juga menunjukkan bagaimana terdapat beberapa pembahagian khitab ayat. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, menyampaikan, menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW dan kepada manusia secara keseluruhan dengan khitab-khitab tertentu yang terarah kepada sesuatu mesej ataupun terarah kepada sesuatu makna yang ingin disampaikan dalam wahyu itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana bila mana khitab ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan lafaz ya ayuhan nas dan juga ya ayyuhallazina amanu, kedua-duanya kita lihat ia mengandungi beberapa makna-makna tadabbur yang kita boleh faham dan kita boleh kupas secara tidak langsung. Kalau kita lihat bagaimana ya ayyuhan nas itu di dalam kitab Qawaid Tadabbur Al-Amthal ini, dia telah menyusun pembahagian khitab-khitab tentang ya ayyuhan nas ini dalam berbentuk maratib tanzil ataupun dalam bentuk fasa-fasa penurunan ayat daripada awal sehingga ke akhir. Dan kalau pada awal penurunan dengan penurunan wahyu yang menggunakan khitab ya ayyuhan nas dalam surah Al-A'raf, yang mana ketika mana di fasa Makkiyah, kita lihat bagaimana surah itu ataupun ayat itu menyentuh dengan lafaz kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Jadi ini ayat yang berkenaan, yang menyentuh tentang kandungan wahyu yang menyentuh berkenaan tentang penjelasan ataupun pengisytiharan Rasulullah SAW kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia merentas zaman, bahawa baginda adalah seorang utusan yang membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyuruh kepada tauhid untuk menidakkan sebarang kesyirikan dan memperkenan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menghidupkan dan mematikan manusia. Dan kita lihat pula selepas itu penurunan ayat berkenaan tentang khitab ya ayyuhan nas juga menyentuh tentang penjelasan tauhid ataupun tentang kandungan tauhid. Di dalam surah Fatir, Allah SWT menyebut ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallah alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Dan kemudian di dalam ayat selepas itu ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan selepas itu kita lihat juga di dalam surah yang sama, Allah SWT masih menyebut dengan khitab ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Jadi kita lihat bagaimana pada peringkat awal penurunan wahyu, Allah SWT telah Al-Quran itu telah menggunakan dengan khitab ya ayyuhan nas di dalam menyentuh kandungan-kandungan tentang penegasan tauhid, dan penegasan tauhid itu tidak terhad ataupun tidak tertumpu kepada kelompok-kelompok tertentu sahaja, tetapi ia adalah satu mesej yang secara umum, mesej secara menyeluruh kepada semua umat manusia dengan kalimah an-nas tersebut. Dan selepas itu pun kalau kita lihat beberapa ayat-ayat selepas itu yang menggunakan khitab ya ayyuhan nas juga,
Ya ayuhan nas di dalam surah Yunus, innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kan, dalam surah Yunus. Dan kemudian di dalam surah yang sama juga Allah menyebut, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Yunus juga, yang mana ialah satu ayat-ayat makiyah, penurunan itu juga Allah letakkan ataupun Allah gunakan dengan khitab ya ayuhan nas, di dalam membincangkan, di dalam ayat yang mengandungi berkenaan tentang hakikat kehidupan, hakikat manusia yang hidup di muka bumi ini, dan juga hakikat akhirnya penghujung kepada kehidupan itu terdapat marja', iaitu hari akhirat, tempat dikembalikan seluruh umat manusia. Jadi ia juga berkaitan tentang kandungan-kandungan berkenaan tentang akidah. Dan kalau kita lihat banyak lagi beberapa ayat-ayat yang di dalam surah dan ayat makiyah yang menyentuh tentang, yang menggunakan dengan lafaz ataupun khitab ya ayuhan nas, di dalam seperti surah Al-Infitar, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ya di dalam surah Luqman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun an walidih wala mauludun huwa jazin an walidih syai'a. Allah menceritakan di dalam khitab itu berkenaan tentang hari di mana tidak akan berkait di antara seorang ayah dan seorang anak, kan? Maknanya hari, ketika mana hari pembalasan itu, bagaimana gambaran dan keadaan dia, Allah juga menggunakan dengan khitab ya ayuhan nas. Dan selain daripada kalimah an-nas itu, Allah SWT juga menyebut di dalam surah Al-Infitar dengan kalimah ataupun dengan kata nama yang hampir sama dengan an-nas itu, iaitu al-insan. Di dalam surah Al-Infitar Allah menyebut ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwak fa'adalak. Bermakna ini menceritakan kepada kita, khitab al-insan ataupun khitab an-nas juga menceritakan juga mengenai hakikat penciptaan manusia, penciptaan insan. Dan Allah menyebut khalaqaka fasawwaka fa'adalak, berkenaan tentang bagaimana Allah Taala mencantikkan dan juga mencipta tubuh badan manusia. Dan Allah juga menceritakan di dalam lafaz kalimah al-insan itu berkenaan tentang hakikat bagaimana insan itu berada dalam keadaan yang penuh dengan kepayahan di dalam kehidupan dia. Allah menyebut di dalam surah Al-Insyiqaq, Allah SWT menyebut ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, fa amma man uti kitabahu biyaminih. Jadi keseluruhan kalau kita lihat di dalam khitab al-insan juga, Allah SWT menceritakan tentang hakikat-hakikat kehidupan dan juga hakikat akhirnya kehidupan manusia itu akan berakhir dan akan bertemu dengan pencipta asal, dengan pencipta manusia itu sendiri, iaitu ketika mana di hari akhirat kelak. Dan di dalam selepas kita lihat fasa Makkah, yang Allah SWT menceritakan tentang berkenaan tentang tauhid, berkenaan tentang hari akhirat, berkenaan tentang hakikat penciptaan dan sebagainya. Di dalam surah Madani seperti surah Al-Baqarah juga terkandung beberapa ayat-ayat ataupun khitab yang menggunakan dengan lafaz An-Nas. Seperti kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah pada ayat-ayat awal, pada ayat ke-21, Allah SWT menyebut ya ayuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga Allah sebut di dalam surah yang sama ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam dua ayat dalam surah Al-Baqarah ini, pada ayat ke-21 dan juga ayat ke-168, Allah menggunakan dengan lafaz ataupun dengan khitab an-nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tetapi perbezaan di antara khitab an-nas di dalam surah Al-Baqarah, iaitu surah Madaniyah, dan juga surah-surah yang mengandungi dengan khitab ya ayuhan nas yang sama, tetapi dalam surah yang Makkiyah, perbezaannya adalah di dalam surah-surah Madaniyah ini menyentuh lebih banyak kepada hukum hakam ataupun di dalam bentuk
perundangan, di dalam bentuk larangan dan juga apa yang dibolehkan kepada manusia. Sebab itu perintah tentang ubudiyah, tentang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkandung di dalam lafaz khitab yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surah Madaniyah, dalam surah Al-Baqarah. Dengan khitab ya ayuhan nas, tetapi khitab ataupun lafaz ketika itu di dalam fasa Madaniyah. Dan juga seperti itu kalau kita lihat pada ayat 168, Allah SWT menceritakan tentang halal, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Banyak ialah satu gesaan ataupun satu perintah kepada sekalian manusia untuk mencari makanan ataupun untuk memakan makanan-makanan yang halal dan tayyib, dan tidak mengikuti langkah-langkah ataupun step-step khutuwati syaitan. Ini gambaran bagaimana perbezaan di dalam khitab ya ayuhan nas di dalam surah Makkiyah dan juga di dalam surah Madaniyah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pula contoh di dalam khitab yang Allah SWT guna dalam satu kelompok yang lebih khusus daripada An-Nas itu, iaitu kelompok Al-Mu'min. Dan ini juga satu khitab yang biasa kita jumpa di dalam bacaan kita, yang mana Allah SWT menyebut dalam Al-Quran dengan lafaz, dengan khitab ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat di dalam khitab tersebut, Allah SWT menceritakan kepada manusia sekalian, sekelompok manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan lafaz yang berbeza daripada ya ayuhan nas, Allah menceritakan dengan satu khitab yang lebih khusus dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini menunjukkan bagaimana khitab itu Allah SWT lebih menambah kalimah alladzina, ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini adalah satu bentuk bagaimana kehalusan di dalam bahasa Al-Quran yang menunjukkan satu ihtimam Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun menunjukkan satu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar memanggil dengan panggilan yang lebih dekat ataupun dengan panggilan yang lebih rapat kepada kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding khitab ataupun berbanding panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian manusia yang lebih umum, yang disebut sebagai ya ayuhan nas. Jadi ini gambaran bagaimana khitab yang berada di dalam Al-Quran, apabila kita baca dan kita lihat, ianya mengandungi beberapa maksud-maksud tertentu, dan ia mengandungi beberapa makni-makni yang kita boleh faham daripada panggilan ataupun dalam bentuk khitab tersebut. Itu satu contoh bagaimana antara kita memahami ya ayuhan nas di dalam fasa Makkiyah dan juga ya ayuhan nas dalam fasa Madaniyah, dan juga dengan khitab yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam khitab-khitab dalam Al-Quran juga terdapat beberapa ayat-ayat yang disebut di dalam kaedah tafsir sebagai khitab umum ataupun khitab khusus. Di dalam perbincangan tafsir ataupun dalam di kalangan ulama mufassirin membahagikan bahawa terdapat memang ayat-ayat Al-Quran yang dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna secara umum, walaupun ayat itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari sudut ibrahnya ataupun dari sudut perkaitannya kepada manusia ataupun kepada umat Islam secara keseluruhan yang membaca wahyu, membaca Al-Quran, ianya adalah bersifat umum, ia tidak terhad kepada Rasulullah SAW, melainkan ianya adalah pengkhususan tertentu, seperti contohnya di dalam bilangan isteri-isteri Nabi, contohnya di dalam bentuk puasa Nabi yang khusus. Ini adalah bentuk-bentuk yang bagaimana pengkhususan-pengkhususan itu tidak terkait ataupun tidak umat Islam secara keseluruhan tidak terpakai hukum-hukum tersebut kepada mereka. Jadi
secara umum di dalam Al-Quran, selain daripada khitab An-Nas juga dan Al-Mu'minun yang seperti kita telah bincang tadi, terdapat beberapa khitab yang bersifat umum dan khusus. Kalau kita lihat bagaimana secara asasnya, di dalam satu kaedah yang disebut sebagai al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab, bermakna ibrah itu ataupun pengajaran, manfaat ataupun hukum di dalam Al-Quran itu diambil ataupun dikira dengan keumuman, dengan umumnya lafaz yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam wahyu. Tidak dikira ataupun ibrah itu, hukum itu tidak dikira ataupun tidak dinilai daripada pengkhususan kepada sabab-sabab tertentu. And kaedah yang kita telah bincangkan di dalam siri sebelum ini dengan asbabun nuzul, yang mana asbabun nuzul, yang mana peristiwa-peristiwa yang melatari kepada penurunan ayat Al-Quran ataupun apa-apa kejadian ataupun apa-apa pendirian yang berlaku ketika mana ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, ia tidak dikira sebagai satu ibrah yang khusus. Dan kerana apabila kita meletakkan pengkhususan ayat itu kepada peristiwa, maka akhirnya ia menafikan kepada peranan Al-Quran itu yang menjadi satu mukjizat kepada umat manusia secara keseluruhan merentas zaman. Dan bermakna az-zaman, masa, tidak mempengaruhi kepada relevansi ataupun kepada kandungan-kandungan yang terkandung dalam Al-Quran. Dan bermakna Al-Quran itu valid, sentiasa mampu memberi hidayah, sentiasa boleh diguna pakai, sentiasa boleh dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia yang tidak terkira tempoh-tempoh masa ataupun generasi yang dia hidup. Jadi sebab itu pengkhususan Al-Quran ataupun pengkhususan ayat itu tidak terpakai, melainkan ianya mempunyai dalil-dalil yang kuat bahawa ayat itu ataupun wahyu itu merujuk kepada secara khusus. Adapun secara tafsir, para ulama tafsir memberi satu gambaran tafsir-tafsir tertentu kepada ayat-ayat tertentu yang juga mengandungi beberapa pengkhususan, tetapi ia tidaklah terpakai secara qat'i ataupun secara pasti bahawa ianya adalah satu bentuk pengkhususan. Kalau kita lihat contoh bagaimana ayat umum yang kita boleh lihat, ianya adalah satu gambaran bagaimana khitab secara umum itu adalah terpakai kepada kita semua, kepada manusia, dan kita boleh mentadabbur bagaimana ayat-ayat itu supaya kita boleh memahami walaupun ianya diturunkan pada tempoh-tempoh tertentu. Kalau kita lihat seperti di dalam surah Al-Mujadalah, Allah SWT menceritakan tentang kisah Haulah. Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar kata-kata orang yang telah berjidal atau orang telah berbincang, berdebat dan mengadu kepada engkau, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah Taala. Kisah itu ataupun ayat itu telah diturunkan disebabkan satu asbabun nuzul yang diturunkan oleh yang berlaku kerana peristiwa Khawlah, dan ketika mana beliau telah bergaduh dengan suaminya. Ini telah kita bincang pada siri sebelum ini. Namun peristiwa itu tidak menjadi satu sesuatu yang terhad, hukum yang berlaku pada yang diturunkan di dalam ayat itu berkenaan tentang hukum zihar. Ia tidak terhad kepada peristiwa Khawlah semata-mata, tetapi ia terpakai kepada segala peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian ataupun mereka-mereka yang terlibat di dalam di dalam pelakon zihar selepas itu sehingga ke hari ini. Jadi peristiwa itu tidak menjadikan hukum zihar itu terhad kepada Khawlah semata-mata, tetapi ia juga terpakai kepada seluruh umat Islam. Jadi itu contoh bagaimana khitab-khitab tertentu walaupun ianya berlaku dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang khusus, tetapi ianya boleh diambil ibrah dan boleh difahami dalam bentuk yang umum dan juga dalam bentuk yang menyeluruh. Di dalam kaedah juga yang kita lihat dalam Quran, beberapa khitab ataupun dalam lafaz ayat yang Allah SWT menyebut kalimah la'alla,
Dan dalam kalimah la'alla ni kita biasa dengar ataupun kita biasa baca dalam Quran, seperti la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, la'allakum tatafakkarun. Kalimah la'alla tu, kalau kita lihat, dia banyak disebut dalam Quran dan dicatatkan lebih daripada 100 kalimah la'alla itu disebut di dalam Quran. Bagaimana khitab ataupun kalimah tersebut? Okay, bila kita baca dan kita memahami, ia mengandungi satu makna tertentu yang kita boleh tadabbur, yang kita boleh mengambil iktibar daripada khitab tersebut. La'alla secara bahasanya, makna terjemahannya adalah supaya ataupun agar. Dan sebab tu dalam beberapa perbahasan lughah ataupun dalam perbahasan bahasa, seperti Ibn Hisham, dia menyebut kalimah la'alla ni dalam penggunaan bahasa Arab, dia mengandungi 3 makna yang besar. Yang pertama, sama ada ianya membawa maksud kepada at-tawaqqa'. Bermaksud at-tawaqqa' ni adalah penjagaan ataupun pemeliharaan daripada seseorang ataupun dari sesuatu yang kita sayang, daripada berlaku kepada sesuatu yang merosakkan ataupun sesuatu yang bencana kepada apa yang kita sayang. Itu disebut sebagai at-tawaqqa' ataupun at-taraji, bermakna kita mengharap daripada sesuatu kebaikan yang ada. Yang kedua adalah dalam bentuk ataupun dalam makna at-ta'lil. At-ta'lil ni maknanya faktor ataupun sebab ataupun tujuan sesuatu perkara. Jadi la'alla itu juga digunakan oleh orang-orang Arab dalam bentuk ataupun dalam maksud untuk menyampaikan sebab ataupun menyampaikan faktor la'alla, agar ataupun supaya. Jadi itu bentuk yang kedua disebut sebagai at-ta'lil. Dan yang ketiga disebut sebagai al-istifham. Maknanya kalimah orang Arab menggunakan la'alla adalah dengan tujuan ataupun dengan makna yang ingin disampaikan dalam bentuk mencari kefahaman ataupun ingin mengetahui, ingin memahami, yang disebut sebagai al-istifham. Jadi dalam perbahasan bahasa berkenaan tentang kalimah la'alla, disebut tentang berkenaan sama ada ianya adalah at-tawaqqa' ataupun at-taraji, ataupun yang kedua tentang at-ta'lil, dan yang ketiga sebagai al-istifham. Namun kalau kita lihat secara umum tentang ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah yang Allah SWT gunakan di dalam kalimah la'alla, la'allakum tashkurun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tattaqun dan sebagainya, kebanyakan ataupun majoriti kalimah ataupun khitab yang digunakan dengan la'alla ini, kebanyakannya ia lebih merujuk kepada at-ta'lil. Ia lebih merujuk kepada bagaimana faktor ataupun sebab turunnya perintah-perintah tertentu dalam ayat itu adalah disebabkan faktor ini ataupun disebabkan sebab ini. Ini disebut sebagai at-ta'lil tadi. Maknanya la'alla itu merujuk kepada sebab kepada apa yang telah diperintahkan ataupun apa yang telah disebut sebelum itu. Jadi kalau kita lihat contoh, tapi dia bukanlah secara keseluruhan ayat-ayat ataupun dalam kalimah-kalimah khitab yang digunakan dengan la'alla itu merujuk kepada ta'lil. Ada juga beberapa perbahasan ataupun dalam ayat-ayat yang menyentuh yang disesuaikan dengan tadabbur kita, la'alla itu merujuk kepada at-taraji, mengharap. Mengharap ini dia adalah suatu perkara yang mungkin, ia satu perkara yang mungkin terjadi ataupun mungkin tidak terjadi, tetapi ialah satu bentuk pengharapan. Di dalam satu ayat di dalam surah Al-Baqarah yang kita baca biasanya dalam ayat 187, Allah SWT menyebut kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Begitulah Allah SWT menceritakan ataupun menerangkan tanda-tandanya kepada manusia, lin-nas la'allahum, agar mereka bertakwa. Dan juga dalam ayat yang lain Allah SWT menyebut dalam surah yang sama 242, Allah SWT menyebut kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Bermakna bagaimana Allah SWT menjelaskan kepada mereka ayat-ayatnya agar mereka berakal. Jadi kita lihat kesesuaian
la'alla di sini, la'allakum tattaqun, dan juga la'allahum yattaqun, yattaqun, dan juga la'allahum yattaqun, la'allakum ta'qilun. Ia menceritakan satu bentuk pengharapan ataupun satu taraji apabila Allah Taala menyebut dalam khitab kadzalika yubayyinullahu ayatih. Begitulah Allah menceritakan, seolah-olah Allah Taala menggambarkan berkenaan tentang penciptaan, menggambarkan tentang kebesaran dan sebagainya, dan Allah menyimpulkan begitulah Allah menjelaskan tanda-tandanya kepada manusia, kepada kita, agar akhirnya kita beriman, agar akhirnya kita berakal dan kita bertakwa. Jadi ialah satu bentuk at-taraji ataupun satu bentuk at-tawaqqa. Tapi dalam kebanyakan ayat-ayat yang menggunakan dengan khitab ataupun dengan lafaz la'alla, seperti contohnya wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, itu menjadi satu faktor kepada kamu menjadi orang-orang yang berjaya, ataupun agar kamu menjadi seorang yang berjaya. Jadi kita lihat bagaimana la'alla di sini ia lebih sesuai untuk kita mentadabbur dan kita memahami ayat itu adalah menunjukkan kepada kepastian. Bermakna syarat kepada kita menjadi orang-orang yang muflihun, menjadi orang-orang yang berjaya adalah dengan takwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, ia tidak sesuai untuk kita memahami dalam bentuk pengharapan, tetapi ialah satu bentuk bahawa ketakwaan itu adalah menjadi satu faktor kepada kejayaan. La'allakum tuflihun. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah SWT menyebut dalam satu bentuk perintah, wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah SWT, maka kamu akan turhamun, akan dirahmati Allah SWT. Jadi apabila Allah Taala menceritakan tentang satu perintah, Allah menyuruh ataupun Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, dan Allah SWT menyebut selepas itu dengan lafaz ataupun dengan kalimah khitab la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, ia menunjukkan kepada satu bentuk at-ta'lil, menunjukkan kepada satu bentuk faktor kepada kejayaan dan faktor kepada mendapat rahmat itu dengan ketakwaan. Jadi ini bagaimana perbezaan di dalam kita memahami khitab la'alla ini di dalam penggunaan yang ia merujuk kepada satu bentuk at-taraji ataupun satu bentuk pengharapan seperti ayat yang awal tadi kita bincang, dan juga dalam satu bentuk at-ta'lil, satu bentuk faktor bahawa ianya memang menjadi satu syarat ataupun menjadi satu sebab agar kita mendapat kejayaan ataupun agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah sedikit gambaran pada malam ini berkenaan tentang kaedah untuk kita mentadabbur Al-Quran dengan melihat khitab-khitab ayat. Di dalam kita melihat bagaimana khitab itu dengan lafaz Allah SWT menggunakan, dengan lafaz Quran wahyu itu menyebut dengan lafaz ya ayuhan nas di dalam surah Makkiyah, dan juga khitab Allah SWT menggunakan dengan lafaz ya ayuhan nas dalam surah Madaniyah, dan juga ya ayyuhalladzina amanu. Ia mengandungi beberapa perbezaan-perbezaan dan beberapa kehalusan makna-makna tertentu. Dan juga apabila kita melihat khitab-khitab yang Allah SWT menggunakan dengan kalimah la'alla, dan kita lihat ia sedikit berbeza apabila kita memahami tentang maksud tadabbur itu, sama ada ini adalah satu bentuk pengharapan dan juga satu bentuk faktor kepada ayat yang kita baca dan kita tadabbur. Jadi itu saja kita punya kupasan untuk siri yang pada malam ini berkenaan tentang khitabul ayat. Jadi insya-Allah kita akan teruskan kepada kaedah ataupun kepada asas tadabbur seterusnya pada sesi akan datang. Semoga kita semua diberi keberkatan dan diberikan hidayah oleh Allah SWT, diberikan peluang untuk kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan mendekatkan diri kita untuk memahami dan mampu untuk menjadikan diri kita sebagaimana Quran mahukan, sebagaimana wahyu itu tunjuk kepada kita tentang kehidupan dan tentang hakikat-hakikat kejadian dan hakikat diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.